ada bawah-bawah, dia alat saja. Tapi you kena tahu mengapa you kena gunakan fee. Tadi tu isu lah, betul lah. Saliza cakap, kebanyakannya macam tu. So, tadi kita kata-katalah, you dah buat kajian, betul. Aktiviti guru tidak menarik. Nak buat? Kalau kita ketahui itu isunya, kita buat intervensi untuk memberi ilmu pada cikgu. Kadang cikgu bukan tak nak buat. You bagi cikgu ni persatuan sejarah. Dia tak ada pun basic tentang mata pelajaran sejarah. So tak jalan lah. Macam juga saya pun dulu mula pemimpin pengurus pasukan hoki. Aku pegang hoki pun terbalik. Kan? Macam mana kita ni nak mengajar hoki? Sebab situ guru tak ada kan? Macam mana kita nak mengajar hoki? Mungkin saya bagus dalam bidang lain. Jadi saya boleh bincang dengan pengetua. So pihak pengetua pula, sumber manusia kena kenal pasti apa kepakaran guru itu. Kalau tak ada orang pun, saya kena juga memimpin hoki. Saya kena dihantar khusus. Kena buat LDP, CPD. Macam mana nak pegang kayu hoki, macam mana nak kelecek. Dah dapat ilmu itu baru boleh pimpin budak. Kalau dibiarkan, memang budak pelekeh cikgu. Apa cikgu saya dah boleh pandai lah cikgu kan. Mana dia budak nak datang. So you nampak tak dia punya balik nanti kepada kompetensi kita. Betul kan? Nampak? Tapi kalau saya diberikan persatuan bahas katakan. Saya ingat saya masa di sekolah menengah baru dulu kan. Saya memang membahas. Lepas tu pengetua memang kenal pasti saya punya talent. Tapi takkanlah saya guru muda, cikgu saya pandai bahas. Takkan saya nak cakap macam tu. Tapi pengetua dapat kenal pasti potensi kita dan dia gila. Akhirnya saya boleh bawa persatuan bahas tu sampai wakil menteri. Kan macam tu. So itu penting. Dia fikir satu tugas dia untuk mengenal pasti kepakaran guru dan membangun CPD. Nampak tak? Dia pusing-pusing, dia akan balik pusing-pusing. Balik, dia akan balik pada kompetensi. Baik, kita pergi pada 5.3. Tengok 5.3.1 apa? Sasian murid Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini. Okey. Siapa jaga hand? Susah kan? You tengok, you punya peratus macam mana? Capai ke tak capai? Berapa persen? Sekarang kehadiran murid. Kehadiran dalam 78. Sepatutnya KPI berapa? 9. So banyak gap kan? Okay. Sini hand boleh saya padam balik, pegang standard 5. Pegang standard 5. Itu you punya rujukan baseline. Baik, you punya TOV kehadiran. Apa tadi? Sudah? Bukan TOV yang sekarang ni. Kita ambil tahun lepas. Pencapaian keseluruhan 2019. Kita ambil 86. Ambil. Ini data betul ke data Rasa pasti? yang saya nampak dalam rekod yang begitu. 80. Yang disasarkan 92. 92. So ada berapa? Dia punya jurang? 6. 6% ini bedah buat analisis jurang. Apa yang menyebabkan 66%? Tapi 92 ni sebenarnya kalau ikutkan peratusan dia mesti, kalau ikutkan dalam pencapaian NTRA dia mesti 95 ke atas baru dia peratus dia dapat A kan. Tapi Dia target. Tapi kita tengok juga faktor lokasi sekolah tu. Betul. Itu yang you kena berdasarkan. Yang cakap dengan itu apa? Kenapa yang menyebabkan you tak boleh capai 96%? Apa sebab? Dia dah buat SWOT, dia buat kajian. Apa sebab? Kalau setakat hari ini fenomena ni PJBP sebagai alasan lah. Sekarang yang itu semua orang. Kalau kehadiran itu, tapi kalau gunakan pelajar bekerja tekanan ekonomi itu. So you dapat isu-isu itu. Adakah isu itu betul you buat kajian, you dapatkan daripada data yang sahih, ataupun you punya judgmental saja? Mana kena bidang. Kena bidang.
kan? So kalau itu yang belum kita buat, saya tak cakap hand saja, lain-lain pun sama. Selagi you tak cari kantin, ini ilmu untuk buat data. You kena cari data, kumpul data, analisis data, dan tindakan dan nilai. Senang je cari kantin. Bila you ada nak buat sesuatu, you berurusan dengan data, you mesti cari data. Saya ambil dari HEM lah HEM tak boleh capai 96%, kenapa? You cari data. Cari semua sumber. Itu yang dipanggil kadang dipanggil big data. You cari mana-mana bahagian data. You letakkan satu senarai apa data yang you perlukan untuk mengupas isu tadi. You cari data, K stand for kumpul data itu. AN, you analisis data tersebut. TI, you bertindak terhadap data itu dan you nilai. K kumpul, AN analisa, TI tindak, N nilai. Hari ini saya tak cari kantin Cik Razak Ya. tak sempat cari kantin. Okay. So bila you nak buat sesuatu, dia data driven kan? Kita cerita drone. Pertama drone tu data driven. So macam mana kita nak data driven? Ini dia. Dia panggil interpretasi data. You cari data, you kumpul data itu, you analisis, you bertindak kepada data dan you nilai. Senang. So kalau tadi you buat itu betul, data tu, you boleh nampak apakah bahagian-bahagian yang betul-betul sahih dan you buat intervensi. Baru boleh kita guna pil. So tadi kehadiran lain 533 500 murid yang terlibat dalam salah laku. Kes salah laku berat, kes salah laku sederhana, kes salah laku ringan. Kalau setakat tak pakai token, you boleh nasihat lagi, tak payahlah report, kan? Sebab macam kita tidak berfungsi sebagai guru pula, kan? Tapi kalau dah masuk kes polis, so contoh kes berat lah, merokok, you kena buat tindakan HEM, kantung sekolah, apa dan sebagainya, itu kena direkodkan secara integriti. Jadi macam mana you nak kurangkan kes salah laku tadi? Let's say katalah 1% daripada 243 orang berapa buat salah laku? 1% peningkatan 1% orang setiap bulan, katakanlah. Tinggilah tu. Dalam KPI kita berapa? Berapa kes salah laku? Kita tengok balik. Saya tak nak bagikan. Tengok balik berapakah KPI untuk salah laku. Kalau 10% you ada 24 orang. Tinggi sangat. Kurangkan. Okay, dia jadi kepada 0.1%. Tengok balik itu pun you kena buat intervensi kalau perkara itu berlaku. Macam mana kes disiplin sekolah ni okey tak? Saya rasa tak ada masalah kan? Saya tahu tak ada masalah lah. Cuma budak kita ni, you kena kaji balik dari segi latar belakang tadi. Punya IQ dia, itu balik pada akademik. So, kita tak boleh salahkan budak. Kenapa tak boleh salahkan budak? Bukan budak tu 100% betul, tapi kita dah kenal pasti dia begitu. Kita ambil dia sebagai satu intervensi. Tapi walau macam mana pun dalam pengurusan dia ada 5%. Kecil sangat dia ada 5% 5% dalam pengurusan ni kita punya tu 5% yang kita boleh katakan dia kita dah tak boleh nak buat pula 5%. Kita boleh macam redor ni. Dulu saya ingat lagi Datuk Suan masa dia jadi ketua sektor kan. Dia kata, ini kumpulan redor. Nak buat macam mana? Semua orang ada. Kan? Kalau dekat sekolah SDF pun, sekolah Tun Fatimah pun dia ada 5% ini yang tak boleh mengikut hala tuju. Ada. Adalah. Kemudian ada 5% yang betul-betul cemerlang.
fungsi kita ialah melebarkan 5% yang ini, mengecutkan 5% yang ini. So, you tengok yang mana yang dah tak boleh lah. Jadi kalau kehadiran itu yang 4% tadi tu dah tak boleh, tapi kita dah capai 96%.